Saya beli panik tak ada pun. Saya tak perlu beli panik pun, tak perlu. Masyarakat kita panik, dia panik tak bertempat. Pandemik ni bermaksud apa-apa penyakit yang telah melepasi border dan dia tak tertaluk pada satu-satu kawasan. Contoh kita kata dengue kan, dengue endemik satu kawasan, Malaysia je. Paling banyak pun dekat Thailand contoh. Atau kita kata MERS-CoV kat Arab Saudi saja. Dia endemik, dia berlaku dengan jumlah yang agak besar tapi satu tempat. Tapi pandemik maksud daripada Malaysia dia cross Singapore. Cross Singapore, dia cross Indonesia. Indonesia, dia cross ke Thailand. Thailand pergi ke Filipina. Lepas tu dia cross region pula, terus pergi kepada Europe, India. Ada cross. Jawapan saya tak. Yang ada adalah kesadaran. Kenapa? Dari segi, kalau kita ambil COVID-19 sebagai data, COVID-19 punya data di Malaysia ni, rate dia punya kejangkitan tu laju. Memang kita tahu dia laju. Dan dia melibatkan orang-orang yang tua. Populasi orang Malaysia aging lebih kurang 20%. Kalau kita ambil Malaysia 35 juta, 20% lebih kurang dalam 7 juta, 5 juta, lebih kurang lah. Masalahnya aging population kat Malaysia ni, relax, bertenang kat kampung-kampung macam Cik Felda tu, tenang je. Yang panik orang-orang sihat ni kat bandar ni, itu yang kita kata panik tak bertempat. Tapi akan tetapi bila kita declare pandemik adalah untuk masyarakat kita faham bahawa berhentikan spread tu. Kita tak suruh you panik dari segi nak beli barang banyak, nak pergi 1000 ke hospital, nak beli mask. Bukan itu panik yang kita minta. Itu yang peliknya. Malaysia ni kita selalu cakap macam ni, bila kita kata orang Malaysia, you always kena buat benda dengan knowledge, dengan ilmu, dan mesti buat dengan, macam kita kata, mask tak perlulah semua pakai nak beli. It's not a must lah. Baik saya kata, masa awal saya kata beli mask. Daripada korang beli mask, baik korang beli emas. Kan? Lagi merepek. Pasal apa? Mask hanya untuk orang yang batuk, supaya protect diri dia tak spread kat orang. Jadi yang dia reverse. 10% yang pergi yang batuk, yang tak pakai mask, 90% yang sihat duk pakai beli mask. Jadi automatically topeng muka tu jadi harga melambung. Kalau betul-betul faham benda ni, dan tak ada pun kelang kabut jadi begini. Stok habis lah, pakat beli letak kat rumah, macam semua nak pakai kan. Dalam segi COVID-19 sebenarnya dia sensitif air. Dia bukan setakat sanitizer je, air pun cukup. Sebenarnya basuh tangan je. Basuh tangan tu maksudnya air. Perlu tak air dengan sabun? Tak kisah pun air dengan sabun, air dengan sabun with antiseptic, atau air sahaja, atau sanitizer. So kalau tengok dia punya karakter dia macam orang tak pandai berenang lah, campak dalam air dia lemah. Kan? Kuman dia begitu. Bukan kuman ni semua duduk atas semua surface, atas semua alam. Dia bukan duduk atas air, bukan duduk dalam air. So air cukup dah kalah dah, selagi dia tak usik benda lain. Pasal sekarang ni bila kita hand sanitizer, saya basuh je contoh, tak kala alkohol punya kesan hilang, ataupun apa-apa disinfectant hilang pada tangan, virus dah ni kan. Virus tu keliling kita, cuma ada sama ada COVID ataupun tidak. Jadi sentiasa ada. Pasal alam kita ni bukan yang kita nampak makronya, apa kita nampak yang mikro dia banyak lagi. So kalau kita jadi obsesif OCD punya type, obsesif kompulsif, itu yang basuh sampai lencun tu kan. Semua kalau kita ambil hukum pencemaran, semua benda tercemar, jenuh pula kan. Contoh macam meja, kita dah lap pagi, merasakan bahawa tak ada benda berlaku, lepas tu dah pencemaran sendiri. Cuma kita kata itu adalah normal simbiosis tempat tu, yang tak melibatkan apa-apa kesan. Kalau kita ambil semua sebagai kuman, alamat tak hidup kita. Kita multiracial. Kalau secara umumnya kita kata mass gathering tu kita elak. Mass gathering pasal baik di masjid, di kuil, atau siapa-siapa pun okey. Tapi kita ambil aspek Islam dulu. As a Muslim, pasal kita bila dari segi kita Muslim, kita sebelum kita masuk ke masjid kita berwuduk. Dan kita berwuduk. Dan wuduk ni kalau siapa-siapa yang faham adalah membersih tangan sebersih-bersihnya. Lepas tu dia rata, hidung, muka, semua bersih dah sebelum kita masuk wuduk. Jadi
bagi pandangan saya, kalau kita bila dia pergi bersolat berjemaah, selagi kita ikut tertib yang betul, habis je salam, istighfar 3 kali, bangun, dismiss. Sifat tanggungjawab tu ada supaya tiada ada fitnah terhadap Islam. Tapi bila dalam keadaan sekarang pandemik bermaksud tak payah, maksudnya tak payah. Tak payah berkumpul. Paling selamat tak payah berkumpul. Bila kita kata pandemik, kita mengambil kira bahawa dia cross border dan benda tu akan masif. Kita tak tahu setakat mana dia pergi. Nak kata sekarang ni jangkitan dalam 120 atau 160 ribu. Out of rakyat dunia ni 7 bilion. Jauh daripada yang sepatutnya. Masih lagi rendah lah kalau kita total up kan, masih lagi rendah. Tapi bila kita sebut pandemik dengan kadar pergerakan corona ni, kita tahu dia akan pergi hit laju lebih daripada figures tu. Kalau nak pergi juga, itu masing-masing lah dia punya tanggungjawab. Tapi yang paling penting adalah macam saya kata, pasal selagi tak ada pendekatan lockdown atau tak ada pendekatan untuk bebas, dia boleh pergi. Dari segi data yang dipublish daripada majoriti negara yang terlibat dengan keadaan yang tengah garang, baik China, baik Italy, baik Iran, kan, semua sekali data menunjukkan yang paling berisiko, karakter pertama adalah orang lelaki, karakter kedua lelaki yang berumur 30 ke 35 ke atas atau 40-an. Orang perempuan pun orang perempuan yang berumur. Yang berumur, you all tak lah. Yang berumur maksudnya dah macam post menopause sudah. Kalau kita tengok data yang dah macam 50-an ke atas. Dan yang mempunyai background penyakit, maksudnya darah tinggi, kecil manis, buah pinggang. Pasal tu kita tengok kat Iran, dekat Italy dia keluar news apa, 80 ke atas dibiarkan tak ada treatment. Memang 80 ke atas. Pasal badan dah down, dan dah lemah. Jadi itu yang berlaku. Yang mengibatkan orang muda. Kan? Oh bangga pergi kundi kahwin, cip mulut pipi semua. Lepas tu yang kena pak ngah paksu semua kena. Kita sihat. Yang kena atuk-atuk kita, pak-pak saudara kita. Budak-budak pun so far ada kes, ada yang melibatkan komplikasi, tapi data menunjukkan dia tak minat dekat budak. Dia tak minat dekat budak. Pasal karakter coronavirus ni, dia bertindak pada paru-paru yang matang. Pasal bertindak pada angiotensin converting enzyme punya reseptor dekat paru-paru tu. Tapi jangkitan lah. So budak akan jadi medium transporter. Dia menyebar lah, ejen penyebar lah. Itu karakter dia. So yang mana berisiko, yang mana dah pada package penyakit to begin with dan juga berumur dan orang lelaki. Tapi yang baru ni kan kes ada bayi baru lahir terkena positif. Itu dia ada demam. Tapi adakah dia menyebabkan komplikasi? Tidak. Dia tak pilih. Dia akan buat jangkitan sebagai viral tu, dia tetap buat. Tapi sama ada melibatkan komplikasi macam orang tua, itu tidak mungkin berlaku. Mungkin tidak berlaku. Pada pram baby tak minat. Pasal dia hanya pasal kerja untuk pergi ke pram baby, dia kena cross paru-paru. Cross paru-paru masuk dalam darah, sekelit dalam badan, pergi ke placenta, pergi ke baby. Jauh jalan tu. Tak nak, dia nak pergi dekat je, paru-paru je. Kerja COVID-19 memang kerja dia dekat paru-paru. Kerja dia di paru-paru. Jangan bagi kerja complicated dah. Kerja astro buat astro je. Kalau katakan dia terkena tak kala nak ujung mengandung, automatically precautions kita sama. Precaution kita tetap sama. Maksudnya kita akan take dia sebagai full case, dan sesiapa dalam bilik tu pun mesti full gear. Jadi complicated tak? Bayangkan pakai full gear tu nak bersalin. Jadi benda macam ni yang akan meremehkan, menyusahkan. Jadi pasal itu kita tak nak dia terkena. Pasal katakan pregnant lady terkena pun, pregnant lady dah ada isu dia sendiri, dia dengan dia punya paru-paru dia mengembang untuk baby. So dia pun terdedah pada komplikasi. Bukan dia akan jadi normal, pasal dia akan mengah, boleh macam-macam komplikasi terhadap pregnant tu sendiri. Terhadap ibu tu, bukan pada baby pada pregnancy tu, tidak, pada ibu tu sendiri. Boleh? Bayarlah 600. Sekarang ni awalnya boleh, nak check saya saja tu boleh. Tapi kenapalah nak cek masalah? Sebenarnya itu akan meng-create panic unnecessary. Dia COVID-19 ni, actually nak tak nak kita kena akui yang dia dah hit semua sektor. Okey, tapi ada kerjaya yang tak perlu berjumpa klien. Ada kerja yang hanya duduk melibatkan komputer dan laptop. Itu work from home as long as productivity tak terjejas. In fact sebenarnya you boleh je meeting dengan Skype, you boleh meeting dengan teleconference. Cuma sifat orang Malaysia ni nak duduk depan, nampak depan mata, nak live, pakai baju apa, kan?
nak borak-borak, nak bentang-bentang kopi semua sama. Actually semak kan, betul tak? Sebenarnya orang putih dah lama dah kita kata the western world dah boleh conference daripada Australia dengan Norway at a certain time. Teleconferencing tu dah perkara yang biasa. So dah tak ada isu pun untuk work from home. Tak ada dongengan. Oi, bantu betul. Malaysia 38 degree, kes makin meningkat. Straightforward. Sebenarnya tak. More assumption. Tak ada. Kita takkan conclude based on percakapan. Kita medical doctors atau scientist akan bercakap based on data, based on karakter yang tengah publish sekarang. Dari segi sekarang tak ada satu pun research yang mengatakan bahawa dia boleh bertahan pada temperature yang tinggi atau tidak. Memang majority virus tak tahan pada temperature yang tinggi. Tapi setakat ni karakter coronavirus sebenarnya kita masih lagi tak faham setakat mana temperature dia boleh bertahan. Setakat mana temperature tu. Of course bila kita bercakap mengenai antibody atau antioksidan dalam badan, kita bercakap mengenai vitamin C atau D. Itu yang normal kita tahu. Tetapi dari segi untuk COVID-19 ni tak ada pun evidence bahawa vitamin C atau D tu membantu. Bolehlah bantu immunity. Pasal kalau kita kata masyarakat kita pun kurang makan buah. Buah pun mahal. Nak makan buah, beli lauk kat rumah. Jadi kalau atas perspektif tu yang kita pandang, bolehlah kalau nak makan vitamin D dengan vitamin C. Tapi Malaysia ni mewah dengan vitamin D. Cahaya matahari waktu duha tu sentiasa ada. Cuma yang pergi gelap balik gelap tu tak dapat juga vitamin D. Kurang juga vitamin D. Betul tak? Pergi gelap balik gelap. Duduk pula office tinted. So tak ada juga. Nikmat Allah Ta'ala bagi vitamin D kat Malaysia ni sangat tinggi, tapi masih lagi kita kurang vitamin D. Tapi dari segi vitamin C pula memang pemakanan kita tak balance. Sebenarnya yang betul adalah mengamalkan pemakanan sihat dan balance. Itu yang betul ni, dan air yang banyak supaya kita dapat wash out kita punya immune system ataupun kita dapat boost kita punya immune system. Itu dalam struktur sistem ekonomi kapitalis itu memang normal. Tinggi permintaan, tinggi harga. Jadi pihak bertanggungjawab adalah authority untuk kontrol. Dan yang boleh kontrol satu adalah pihak authority, dan kedua masyarakat kita. Kita yang buat. Pasal tu saya kata kat rumah saya ada tak emas, tak ada pun. Saya beli panik tak ada pun. Saya tak perlu beli panik pun, tak perlu. Okey, COVID-19 sendiri tidak. Air bukan kawan untuk COVID-19. Okey, tapi bila kita cakap pasal public pool, public water punya source, dia ada kuman dia yang tersendiri. Macam kalau kita pergi mandi swimming pool pada jumlah yang ramai, pergi Bangi Wonderland ke ataupun Sunway ke, dia ada kuman dia yang tersendiri yang boleh buat jangkitan lah, dan jumlah yang ramai, dia masif tu boleh. Apabila kita kata sebut quarantine, maksud quarantine ni adalah maksudnya duduk diam-diam. Bahasa mudahnya, duduk diam-diam dalam rumah selama 14 hari. Jangan keluar walau apa pun terjadi kecuali rumah tu terbakar. Okey? Beli keperluan orang yang patut dapatkan keperluan. Dari segi keperluan kita, even ke bank, barang makan, pakai dalam rumah tu sepatutnya orang luar yang menghantar. Supaya kita tak nak apa-apa dalam rumah keluar. So siapa yang dalam COVID-19, siapa yang pergi ke negara-negara yang terdedah, yang walaupun hanya 5 yang di-announcekan oleh kerajaan Malaysia, Iran, China, Korea dan Japan, tapi negara-negara dah terlibat dah. Jadi secara tak langsung, mana-mana yang pergi kepada kawasan endemik atau tengah berlakunya jangkitan, balik announce self-check dengan melalui website KKM, self-quarantine. Okey, kalau pada peringkat awal sebenarnya tak ada isu pun kalau nak buat majlis pada peringkat awal. Tapi bila keadaan dah jadi macam status pandemik, pendekatan yang paling baik adalah tak perlulah kenduri. Nasihat saya mudah bahawa kepada semua para sahabat saya di luar sana, yang paling penting you all mesti jaga kebersihan diri. Masalah kebersihan ni sentiasa ada dalam masyarakat kita. Masalah kebersihan diri maksudnya sentiasa membasuh tangan, sentiasa bila mandi ataupun berwudu ke, sentiasa bersihkan hidung. Kemudiannya jangan pergi berjalan. Itu je. Kalau ada simptom selma dan batuk ataupun demam, duduk diam-diam kat rumah. Pergi klinik, nak declare kalau pernah pergi ke tempat-tempat yang diwartakan.
Jangan tak declare. Sifat tanggungjawab tu je kita nak. Sila bertanggungjawab pada diri, keluarga dan masyarakat. Itu je. Sekian, terima kasih.